Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi sahibul karim, wa huwa rabbul mahbud, wa huwa rabbul ma'bud, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibul maqami mahmud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah wa kunu ma'al musari'ina fil khairat. Ma'asyiral muslimina wal muslimati rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa berusaha serta bersegera untuk melakukan kebaikan. Bersempena dengan Aidil Adha yang begitu mulia dan penuh dengan keberkatan ini, marilah kita sama-sama renungi dan menginsafi tentang kisah pengorbanan yang berlaku di sebalik cerita Nabi Ibrahim AS dan puteranya Nabi Ismail AS, yang ia merupakan nenda-nenda ataupun kekanda-kekanda keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi junjungan kita. Dan pada hari ini kita sama-sama merenungi khutbah yang bakal saya sampaikan ini dengan satu tajuk yang khusus, iaitu Aidil Adha dan kisah pengorbanan yang menakjubkan. Sidang jemaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memaparkan kisah ujian demi ujian ke atas nabi-nabi dan rasul-rasul yang mulia. Pada permulaannya, yang menjadi kisahnya Aidil Adha ini, iaitu kisah ujian yang ditimpakan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, iaitu Ibrahim alaihissalam, yang ia merupakan moyang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ujian-ujian itu termasuklah yang memerlukan kepada pengorbanan yang mustahil untuk dilaksanakan oleh manusia yang biasa. Jika sekiranya ia ditimpakan kepada kita kebarangkalian kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Jika kita lihat pada hari ini, untuk kita meninggalkan menonton televisyen, pada drama TV dan sebagainya, untuk mengorbankan itu saja bagi menunaikan solat fardu 5 kali sewaktu sehari semalam pun kita tak dapat nak buat. Apatah lagi pengorbanan yang lebih besar seperti mana yang berlaku pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka semua ujian itu ditangani oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sempurna serta dengan penuh kesabaran dan semangat pengorbanan yang tinggi, telus dan juga dengan penuh keikhlasan. Seperti mana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Baqarah pada ayat yang ke-124. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahadiz zalimin. Maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah suruhan dan larangan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyempurnakannya. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku meliputi menjadi imam
Aku melantikmu menjadi imam, iaitu pemimpin ikutan bagi umat manusia, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim pun memohon dengan berkata, ya Tuhanku, jadikanlah juga apalah jua kiranya dari keturunanku pemimpin ikutan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, permohonanmu diterima, tetapi janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, ada dua insan yang Allah Subhanahu wa taala namakan dia sebagai uswatun hasanah, di dalam surah Al-Ahzab dan di dalam surah Al-Muntahanah, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua insan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia title yang hebat sebagai uswatun hasanatun, yang menjadi pedoman, petunjuk, contoh tauladan yang terbaik, yang kalau kita nak ikutlah beliau. Maka ini merupakan perkara yang berlaku pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di antara kisah ujian-ujian yang mencabar yang telah pun dilalui oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, di antaranya seperti mana yang telah kita biasa dengar, iaitu Nabi Ibrahim pernah dicampur ke dalam api yang marak menyala kerana tindakan dia tidak mahu untuk melakukan satu suruhan daripada pemimpin pada ketika itu, iaitu dia menentang untuk kepalsuan agama yang berlaku. Maka dia dibuang ke dalam api yang marak. Jika kita lihat kepada riwayat bagaimana api itu begitu besar, 7 hari 7 malam tak terpadam. Tetapi apakah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Baginda menghadapi ujian tersebut. Tidaklah kata selepas daripada itu baginda sudah pun tidak lagi mahu untuk menjalankan suruhan agama setelah ditimpakan ujian yang sebegitu. Tidak. Akan tetapi baginda Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi hukuman itu, iaitu dibakar hidup-hidup di dalam api yang begitu panas, dengan keadaan yang tabah dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan baginda tidak pernah sekalipun ada di dalam rasa hatinya sesal ataupun merasa malang, kerana yakin dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya. Lalu di atas kepercayaan, di atas ketindaktandukan beliau mempercayai kebenaran yang dibawa ini, maka Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-70, bagaimana api yang begitu besar, bagaimana api yang begitu marak, bagaimana api yang begitu panas sifatnya, yang kita semua tahu apakah sifat api. Tidak ada seorang pun di antara kita hari ini mampu untuk menyalakan api, walaupun api itu api mancis sekalipun. Dalam masa beberapa minit, tidak ada seorang yang sanggup. Apatah lagi api yang tengah marak kemudian dilemparkan ke dalamnya. Akan tetapi Maha Suci Allah, yang ia merupakan Tuhan, yang baginya tidak ada yang mustahil, melainkan apa yang dia kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya, wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin, dan mereka hendak melakukan ingkar yang menyakitinya, lalu kami jadikan mereka lah orang yang amat rugi. Kerana apa? Kesabaran dan ketahanan jiwa baginda Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perlindungan daripada Allah apabila api yang sifatnya pemusnah itu menjadi sejuk dan menyelamatkan beliau dengan perintah Allah, seperti mana firman-Nya Allah di dalam Al-Quran pada ayat sebelum daripada tadi, iaitu ayat yang ke-69 pada surah Al-Anbiya, kulna ya nar kunu bardan wassalaman ala Ibrahim. Maksudnya kami berfirman, wahai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka seterusnya, jika kita melihat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak berhenti pada ketika itu sahaja. Bahkan dalam episod-episod seterus daripada itu,
berlakunya lagi apabila Nabi Ibrahim alaihissalam diuji lagi. Diuji demi diuji dengan perintah supaya berhijrah daripada Baitul Maqdis ke Makkatul Mukarramah. Daripada Baitul Maqdis ke Makkatul Mukarramah, yang merupakan pada hari itu negeri ataupun negara Mekah ini adalah satu negara yang kering kontak, tanahnya gersang, tidak ada hidupan yang memberi faedah seperti mana makanan, tidak ada sumber-sumber air seperti mana kita hari ini. Maka jaraknya pula sangatlah jauh daripada Baitul Maqdis itu untuk menghampiri kepada Makkatul Mukarramah, lebih kurang 1,100 batu. Dalam kiraan kilometer lebih kurang 1,760 kilometer. Bayangkan begitu jauh perjalanan yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan berseorang, tetapi bersama isteri dan juga anaknya. Bayangkan dia berjalan di atas tanah, bukan di atas jalan, di atas tanah. Tanah pula bukan tanah seperti mana yang kita gambarkan pada hari ini, tapi tanah pasir, padang pasir. Dalam keadaan yang sebegitu, maka apakah yang kita rasa reaksi Nabi Ibrahim apabila disuruh melakukan perintah supaya berhijrah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah Al-Haram? Maka perintah itu Allah Subhanahu wa taala menceritakannya di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-99. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Maksudnya, dan Nabi Ibrahim berkata, aku hendak pergi kepada Tuhanku, ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Maka kepercayaan Nabi Ibrahim alaihissalam apabila beliau melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang yang diutuskan oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul, maka beliau telah pun meneruskan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan di lembah yang tandus dengan penuh berkat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isterinya iaitu Siti Hajar bersama dengan puteranya iaitu Ismail alaihissalam, yang pada ketika itu Ismail masih lagi bayi yang kecil. Cuba kita bayangkan, ada setengah daripada umat Islam pada hari ini tidak boleh mari ke surau untuk solat, untuk majlis ilmu, hanya kerana beralasan anaknya yang kecil, tidak ada yang ingin menjaga dan sebagainya. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan isteri dan anaknya. Pada ketika itu 7E pun tak ada. Pada ketika itu tidak ada sumber air. Pada ketika itu bagaimana untuk mencari air untuk minum? Selain daripada makanan, air adalah sumber yang sangat penting. Tanpa air mananya ada makanan, tanpa air mananya ada tumbuhan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk akan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, adakah mampu untuk beliau laksanakan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi pengetahuannya. Allah Ta'ala tahu ia mampu, tetapi Allah Ta'ala masih lagi mengujinya. Maka pada ketika Nabi Ismail masih lagi bayi, berjuang dia untuk hidup dalam keadaan lapar dan dahaga, ditinggalkan oleh ayahnya iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan itu isterinya, yang kita kaum wanita perlu mengambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, isterinya Siti Hajar. Bagaimana beliau dalam keadaan tu masih lagi redha, ditinggalkan dalam keadaan kesepian, semata-mata kerana ikhlas menerima akan perintahnya Allah dan sentiasa setia dengan suami dia. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyesal, malah dia berdoa kepada Allah seperti mana yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Ayat yang ke-37 surah Ibrahim. Inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Maksudnya, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah pun menempatkan sebahagian daripada zuriat keturunanku sebuah lembah yang tidak ada tanaman padanya, dan di sisi rumahmu yang dihormati,
wahai Tuhan kami, supaya mereka mendirikan sembahyang, maka jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka, dan kurniakanlah rezeki kepada mereka dari berbagai jenis buah-buahan dan hasil tanaman. Semoga mereka itu bersyukur kepadamu, ya Allah. Maka ini merupakan satu ibadah, satu perbuatan yang kalau kita lihat hari ini semua di kalangan kita ini melakukannya. Kalau kita pergi mengamati ibadat haji yang dilaksanakan maupun umrah yang dilaksanakan, itu semua merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Berjalan daripada Safa ke Marwah, itu menceritakan bagaimana isterinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar, mencari air daripada Safa ke Marwah. Kalau yang belum pergi, kumpullah dana untuk pergi, dan berdoalah kepada Allah, moga-moga Allah perkenankan sampai di sana. Kalau yang sudah pergi, kita sudah pun tahu bagaimana rasanya begitu jauh dalam 7 pusingan yang perlu kita laksanakan bagi mendapatkan satu umrah ataupun satu haji, bagi melengkapkan perbuatan haji dan umrah kita. Maka dalam setiap perbuatan itu semuanya telah dilaksanakan oleh mereka-mereka yang terdahulu, iaitu isteri kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah daripada kisah apabila Nabi Ibrahim susah mendapat anak, setelah didapat anak disuruh tinggal, habis daripada itu kepatuhan yang sangat mendalam dan juga mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dizahirkan lagi dengan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tingkatan yang tinggi, iaitu apabila diperintah untuk menyembelihkan anak muda dia, anak kesayangan dia, anak manja dia, inilah emas, inilah belian, disuruh sembelih, iaitu Nabi Ismail alaihissalam. Maka perintah ini diterima melalui mimpi yang sahih, seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-102 di surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu as-sa'a qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maksudnya apabila anaknya itu sampai umur yang membolehkan dia ini berusaha untuk bersama dengannya, maka berkata Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku akan menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Maka apa yang mengejutkan dan yang menakjubkan ialah kesediaan Nabi Ismail alaihissalam, putera manja beliau, tanpa ragu-ragu dan tanpa teragak-agak untuk disembelih, dengan tegasnya menjawab seperti mana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 juga, ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Maksudnya, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah ayah akan dapati aku dari orang-orang yang sabar. Mafhum daripada jawapan anak dia itu, iaitu Nabi Ismail alaihissalam, akan menggambarkan bahawa baginda sedia dilakukan apa jua ke atasnya, bukan sakit disembelih sahaja, asalkan semua itu diboleh untuk membantu kehendaknya mendapat petunjuk perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa teragak-agak. Maka kita para hadirin, jika sekiranya diberikan ujian, maka ujian itu bukan untuk melemahkan kita. Bila kita diberi ujian, ujian itu bukan untuk menyusahkan kita. Bila diberi ujian lalu ditimpakan ujian bertalu-talu, sudah jatuh ditipa tangga, sudah ditipa tangga dihempak dinding, sudah dihempak dinding dilanda tsunami, itu bukan sebenarnya ujian yang berat bagi kita, tetapi Allah nak beritahu bahawasanya rahmat Allah itu lebih luas daripada ujian dia.
Lagi besar ujian yang Allah bagi, lagi besar rahmat yang bakal Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Dan pelajarilah kita daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga anak-anaknya Nabi Ismail alaihi salam akan beberapa perihal. Bila kita ingin berjanji, jangan lupa untuk kita mengucapkan insya-Allah. Dalam apa jua perbuatan kita, jangan kita lupa untuk ucapkan insya-Allah. Moga-moga Allah bantu kita untuk melaksanakan amanah, tanggungjawab, janjian kita kepada muslim yang lain. Demikianlah sifat anak yang soleh itu sama sekali tidak mengendahkan apa lagi melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada ayahnya, dan sanggup dia dilakukan dan melakukan apa jua demi mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Lagi menyenangkan ayahandanya dan bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah kudusnya hati serta mendalamnya ketaatan dan alangkah besarnya pengorbanan kedua beranak moyang-moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam inilah bagi apa yang telah pun kita nikmati pada hari ini, kesolehan zuriatnya dan berkat darah pengorbanannya dan anak-anaknya Nabi Ismail alaihi salam yang telah pun mengalir di dalam jasad yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah Rasul junjungan sebagai insan yang agung, insan yang berjasa membawa dan membiarkan dan menyebarkan akan agama Islam dalam kemeluk menghadapi berbagai ujian getir yang begitu besar, yang begitu dahsyat dan penuh dengan ancaman yang boleh membinasakan dan yang boleh membinasakan dan merosakkan diri beliau sendiri. Dan dengan penuh sabar, baginda Nabi SAW tidak pernah mengenali akan erti merih dan putus asa, dan dengan roh pengorbanan dan sifat tidak mementingkan diri, baginda berjaya menyampaikan dakwah ke seluruh semenanjung Arab pada ketika itu. Jika sekiranya Nabi Muhammad SAW tidak melakukan perkara yang sedemikian, tidak mempunyai keberkatan daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak bersama seperti mana yang kita dapat pada hari ini, maka kita tidak dapat nikmati apa yang telah pun kita nikmati pada hari ini. Bukan senang untuk mengajak orang menyembah kepada Allah yang satu, sebab kepercayaan yang diatur, kepercayaan yang disembah dengan berbagai mehnah dan duri, ujian demi ujian, dengan pelbagai kemungkaran yang berlaku di kalangan umat Islam, kebarangkalian boleh menyebabkan seseorang itu jatuh kepada percaya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagindalah yang merupakan seorang ahli perniagaan yang berjaya, tapi akhirnya wafat dalam keadaan fakir kerana semua kekayaannya diinfakkan untuk Islam dan umatnya, dan demi meraih akan keredaannya Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi SAW, kalau kita lihat kepada kisah hidupnya, beliau usahawan yang berjaya, pedagang yang berjaya, orang yang pandai di dalam melakukan satu-satu perniagaan, tetapi matinya dalam keadaan tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan harta. Dan baginda yang pernah juga ditawarkan untuk mereka ini lepas daripada kerja dakwah. Nabi pernah ditawarkan oleh musyrikin Mekah, bagaimana kalau kamu tidak menyampaikan dakwah kamu minta je nak harta banyak mana, kamu nak jadi pemimpin di Mekah, kami bagi. Kamu nak perempuan berapa puluh jenis perempuan, kami bagi, asalkan kamu tidak menyampaikan apa yang hari ini kamu dakwakan. Maka sungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak sama sekali mengambil tawaran yang ditawarkan oleh musyrikin Mekah pada ketika itu. Maka apabila diberitahu
bahawa semasa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka didapati sehelai baju perang baginda juga tergadai kepada seorang Yahudi sebagai cagaran hutang syair, iaitu hutang tepung. Jadi apabila syair iaitu tepung ataupun dengan nama yang lebih tepat barley, yang hari ini kita boleh minum dia, kita boleh masak dia, kita boleh buat bubur dia, Nabi SAW pernah dia gantung ataupun cagar baju perang dia semata-mata kerana syair. Untuk makanan siapa? Untuk makanan keluarga, untuk makanan tanggungan baginda Nabi SAW. Dan seterusnya, kerana tiada sifat mementingkan diri, sebaliknya bersifat dengan al-ithar, iaitu mengutamakan kebajikan orang lain walaupun diri sendiri amat memerlukannya, serta dengan pengorbanan para sahabat baginda Nabi SAW dan juga tokoh-tokoh salafus salih. Kita hari ini sangat berhutang budi dengan mereka dan bersyukur kerana dikurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam yang seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudari muslimin muslimat sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan daripada kewajiban dan juga berdasarkan kepada riwayah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga puteranya Ismail alaihissalam serta zuriatnya, mereka itu berdua, Nabi junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ini tidak berdaya menandingi mereka, namun kita mampu untuk menghidupkan ruh pengorbanan dan al-ithar dalam jiwa dan budaya hidup sebagaimana muslim yang diredai oleh Allah. Sebagai contohnya, kita pasti mampu melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan ini. Paling-paling kurang dalam hidup kita, kalau kita tak boleh nak melakukan pengorbanan yang besar, paling-paling kurang kita boleh melakukan sunat sembelihan korban sempena Aidil Adha, di mana dagingnya pula kita agih-agihkan, terutama kepada sahabat-sahabat yang kurang mampu. Jangan sama sekali kita memberi alasan tahun demi tahun kita tidak mampu. Carilah, berusahalah dengan gigih untuk kita mendapatkan peluang melakukan ibadah korban, kerana ia merupakan satu tuntutan di dalam syariat kita. Dan yang keduanya, kalau boleh kita berhijrahlah daripada sifat dan juga budaya negatif, budaya yang begitu tidak sepatutnya ada pada seorang muslim, yang keji kepada budaya yang hidup sebagai seorang yang berpositif dan berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Kita ambil contoh seperti mana sampah. Walaupun kita nampak sampah yang kita buang itu kecil, walaupun tudung botol sekalipun, tapi kalau semua orang buang tudung botol, maka penuhlah tudung botol di tengah jalan. Maka simpanlah sampah itu dalam kereta kalau kita sebagai pemandu kereta. Simpanlah tudung botol tu dalam motor kalau kita seorang pemandu motor, dan kita buanglah di tempat yang disediakan. Kerana Nabi SAW berpesan kepada kita, seseorang yang beriman ini tidak akan dinamakan beriman selagi mana dia tidak mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi diri dia sendiri. Oleh kerana itu, jika kita takut perkara mudarat berlaku pada kita, maka kita juga kena takut perkara mudarat berlaku pada orang lain. Yang ketiganya, kita boleh buat berhijrah daripada rumah kediaman kepada rumah Allah untuk salat berjemaah. Contohnya, kalau dulu kita suka salat di rumah, sebab apa? Sebab di rumah selesa barangkali, tidak boleh orang tengok kita punya silap barangkali. Kita rasa selesa duduk di rumah dengan wangiannya, dengan kapetnya, dengan ekornya. Kita berhijrah kali ini untuk kita solat berjemaah di tempat solat, iaitu di surau dan juga di masjid yang berada di sekeliling kita. Dan kita mengikuti akan majlis-majlis ilmu. Jangan sekadar kita dengar di hujung-hujung speaker, tapi masuk ke dalam tempat itu sendiri. Kalau boleh ada kitabnya, ada dobitnya, ada pensilnya, ada kertasnya. Actually, perkara itu akan memberi kepada kita kebaikan, bukan saja di dunia, bahkan di akhirat. Yang keempatnya adalah dengan kita
menyumbangkan harta dengan kita mengeluarkan zakat tanpa kita berlengah untuk mengeluarkan zakat. Dan begitu juga dengan sedekah, berwakaf tanpa kita ada helah untuk melakukannya. Maka perkara-perkara yang sebegini, kita melakukan khairat, kita melakukan sedekah, kita melakukan wakaf dan juga kita mengeluarkan zakat dengan kuantiti yang lebih bermakna, bukan dengan harga yang tidak ada nilai. Seperti mana ada setengah daripada kita, tiap-tiap hari derma dia RM1, tiap-tiap minggu derma dia RM1. Tidak menjadi masalah RM1, tapi kalau dalam bank dia ada RM1, RM1 itu tidak ada makna di sisi Tuhan. Dermalah dengan nilai yang bermakna. Bermakna bagi orang, bermakna bagi masyarakat, bermakna bagi tempat. Paling kurang kita dermalah dengan kemampuan kita. Kalau kita memang ada RM5, kita derma 5 sen, maka 5% itu bermakna. Tetapi kalau kita ada RM5,000, kita derma RM1, maka RM1 itu kurang bermakna. Fahamilah maksud yang diperkatakan. Dan yang kelimanya adalah kita tidak mementingkan diri ataupun mengambil kesempatan, malah kita sentiasa untuk menambah baik akan kehidupan kita kepada arah yang lebih baik, bukan saja kita, bahkan orang-orang lain juga. Maka peringatan ini kita harus ambil supaya dia menjadi kekuatan kita sebagai seorang umat Islam di dalam kita melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba-hambanya. Dan yang keenam, iaitu dengan kita membudayakan sunnah, iaitu sunnah budiman, iaitu dengan kita membudayakan sunnah budiman, berhati mulia dengan kita adanya sifat cakna, terutama kepada golongan-golongan yang tidak bernasib baik ataupun yang kurang upaya daripada kita, golongan miskin, anak yatim, orang susah dan sebagainya. Jangan kita hanya memandang ke atas, tapi kita lupa orang yang di bawah. Kerana orang di bawah ini akan menjadi hujah kita di hari akhirat. Jika sekiranya mereka tidak dapat makan, tidak dapat minum, tidak dapat kebahagiaan yang mereka tuntut, nanti di hadapan Allah mereka akan utarakan, ya Allah, dulu aku di dunia, aku jirang je dengan datuk sekian-sekian. Tetapi datuk ni tak pernah ambil tahu pasal aku, tak pernah nak bagi air masuk walaupun 1 botol, tak pernah nak atur berah walaupun sekapik. Maka itu akan menjadi persoalan. Apakah jawapan yang kita bakal sediakan di hadapan Tuhan esok hari? Adakah kita nak jawab, mana saya tahu, dia tak khabar? Itu merupakan jawapan yang menjadi alasan bagi orang-orang yang kedekut. Orang-orang yang diberi iman kepada mereka, adanya budiman, adanya berhati mulia, mereka mencari, bahkan mereka cuba melantik ting-ting mereka sendiri untuk membantu orang-orang yang susah. Maka sifat budiman dan juga berhati mulia ini adalah sunnah Nabi SAW dan juga sunnah para anbiya yang terdahulu, dan begitu juga diikuti oleh sahabat-sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga para tabi'in dan para salafus salih. Kalau kita melihat kepada seorang demi seorang, maka kita akan mendapati mereka juga memiliki sifat yang budiman dan juga sifat-sifat yang terpuji, berhati mulia, kerana mengikuti akan junjungannya Nabi SAW. Kita ambil satu kisah. Di zaman Nabi SAW, pernah ada satu orang manusia yang beragama Yahudi, tua lagi buta, yang beliau ini hari-hari kerja dia maki Nabi, cerca Nabi, kata perkara-perkara yang buruk kepada Nabi. Kisah ini diketahui setelah wafatnya Nabi SAW. Habis wafatnya Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanyakan kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, selaku isteri kepada Nabi SAW, anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bertanya dia kepada anaknya, wahai anakku, adakah lagi ada ibadat yang Nabi buat tapi aku tidak pernah buat? Maka jawab Aisyah, ada. Apakah ibadat tu? Di hujung kampung sana ada seorang laki-laki yang tua, Yahudi lagi buta. Hari-hari Nabi bagi makan pada dia. Walaupun dalam masa yang sama, dia selalu mengatakan perkara-perkara keji, perkara-perkara yang menyakiti hati kepada Nabi SAW, tapi Nabi tetap datang menyuapkan makanan kepadanya. Lalu setelah itu Nabi
Wafat. Sudah Nabi wafat, beberapa ketika tidak ada lagi orang beri makan, lalu disambung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkorban dirinya datang ke tempat yang Nabi pernah datang, seraya menyahu akan seruang kepada menjadi seorang yang berhati budiman, dengan memiliki hati yang mulia, dengan memiliki sifat yang terpuji, maka dia datang melaksanakan tanggungjawab seperti mana apa yang pernah dibuat oleh junjungan Nabi SAW. Apabila beliau datang kepada orang Yahudi ini membawakan roti dan juga air, kemudian disuapkan ke dalam mulut Yahudi itu muntahkan balik dengan mengatakan perkataan yang lebih kesat dan keji. Apakah kita sanggup melakukan perbuatan begitu tuan-puan? Tak mampu kita. Kita bagi derma dia kata kita. Kita tolong dia kata kita. Kita beri sumbangan dia kata kita. Oh, tak mampu kita. Tapi beliau melakukannya. Lalu ditanya, kamu ni siapa? Mana orang yang sebelum ini pernah menyuapkan makanan kepada aku? Kamu bukan orang yang biasa, kamu orang lain. Abu Bakar jawab, akulah orang yang sama. Tidak. Dia kata, orang yang pernah menyuapkan makanan kepada aku, orangnya begitu halus, begitu sopan, begitu santun, begitu baik. Dia tahu aku tak ada gigi, maka dia telah pun menggunakan tangannya memenyek-menyek akan roti itu di dalam air, kemudian menyuapkan aku. Engkau tidak, engkau suap terus. Maka kisah itu berlaku. Lalu daripada kisah itulah menangisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar sebut, orang yang sebut di mulutmu, yang kamu kata jahat, yang kamu kata memecah belah masyarakat, yang kamu kata membawa ajaran sesat, itulah dia orang yang sentiasa suapmu tiap-tiap hari. Dia telah pun meninggal, baru saja meninggal. Dan selepas daripada itu, Yahudi itu telah pun memeluk Islam. Kita lihat bagaimana hati budi yang baik. Kalau tidak sekarang, mungkin akan datang mereka mendapat hidayah daripada hati budi yang baik. Maka sunnah yang dibawakan oleh Nabi SAW membawa barakah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maksudnya sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahanmu, yang sangat inginkan kebaikan bagimu, dan yang amat belas lagi yang penyayang kepada orang-orang yang beriman. Surah Taubah ayat 128. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fatub 'alaina wa 'alal muslimin wa ghfir dhanbana yaghfir astaghfirullahal azim wa nastaghfirullah. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد الشفيع الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Dapatkan pahala di hari yang mulia ini dengan kita memberi rasa kegembiraan kepada keluarga, jiran dan juga sahabat handai kita. Dan dapatkanlah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita mengukuhkan silaturahim, bersedekah, saling menziarahi dan saling bermaaf-maafan di antara satu sama lain. Dan marilah kita mengenang jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kesenangan kita yang pada hari ini, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah pun menyelamatkan kita dengan perjuangan membawa ajaran Islam. Sayang dan kasih kepada baginda dinyatakan dengan sentiasa kita berselawat kepadanya kerana perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atasnya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan ke atasnya dengan sepenuhnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping kita bertakbir dengan penuh semangat dan dengan penuh keinsafan, marilah kita juga di hari raya yang berbahagia ini kita mengangkatkan kedua belah tangan kita, bermunajat ke hadratillah Subhanahu wa Ta'ala agar sentiasa amalan yang kita lalui dan kita lakukan ini diterima di sisinya, dan seterusnya diberikan kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina waj'alna minar rasyidin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah ya rabbal alamin. Allahumma ihfaz bidawabil awi wal hidayah wat taufiq was sihhati was salamah minka ya karim. Maulana al-wathiq billah al-sultan Mizan Zainal Abidin ibni marhum al-sultan Mahmud al-mukhtafi billah Shah, wa anzil rahmah alaihi wa ala sultanah Nur Zahira sultanah Terengganu, wahfaz auladahu wa ahlahu wa zawihi wa aqaribahu, wahfaz ulama'ahu wa wuzara'ahu wa qudatahu wa ummalahu wa ra'ayahu minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihfaz waliyal ahadi Tengku Muhammad Ismail ibni wathiq billah al-sultan Mizan Zainal Abidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah
Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim fadhkurullahal 'azima yazkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.